kepada tuan-tuan yang tidak mengenali saya, maka saya tidak pernah mengizinkan, tidak pernah mengikhlaskan, tidak pernah rida untuk kajian ini diakses, dilihat, didengar, ditengok, untuk diambil faham kepada tuan-tuan. Demi Allah, demi Rasulullah, apa yang sedang tayang di YouTube ini tidaklah untuk khalayak ramai. Saya tidak jemput, tidak panggil, tidak mengundang tuan-tuan untuk tengok video saya. Saya tidak wajibkan tuan-tuan untuk melihat, mengikuti kajian saya. Tidak pernah dari awal video yang saya buat ini, kajian yang ada ini, yang sedang berlangsung ini, saya tidak izinkan, saya tidak reda untuk tuan tengok, untuk tuan-tuan akses, untuk tuan-tuan dengar, dan untuk tuan-tuan ambil faham. Kajian ini hanya untuk kalangan kaum daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah saja. Di luar daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, maka di luar daripada tanggungjawab saya. Saya tidak pernah mengizinkan, tidak pernah memanggil, tak jemput tuan-tuan untuk tengok video saya, melainkan untuk kalangan sendiri sahaja, iaitu kalangan kaum ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah sahaja. Kenapa masuk di YouTube? Yang mana untuk menjangkau kepada sesiapa yang jauh, yang tidak berjumpa dengan saya, yang jauh di seberang sana, boleh mengakses, boleh tengok, boleh mengikuti kajian saya ini. Jadi kalau tanya mengapa masuk dalam YouTube, untuk ditengok daripada hanya kaum ahli daripada kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah saja, tidak untuk yang lain. Adapun tuan-tuan nak tengok juga, ya. Adapun tuan-tuan nak juga tengok, boleh tengok, boleh dengar, boleh ikut. Namun saya tak nak komen daripada tuan-tuan, tak nak syarahan apapun daripada tuan-tuan, tidak minta pendapat apa-apa pun, tidak minta alasan dalil apa-apa pun dari tuan-tuan. Jadi kalau nak tengok juga boleh tengok. Ingatlah, ad-dunya wal akhirat, saya tak pernah minta tuan-tuan tengok video kajian saya ini. Dilarang keras. Saya sudah larang tuan-tuan jangan tengok video saya, ya. Jangan ikut kajian saya. Dah cakap ni, dah bagi tahu, ya. Jadi kalau manusia berakal boleh faham cakap saya ni kan, jangan tengok, jangan ikut, jangan ambil faham. Ini bukan kajian syariat, bukan bab syariat, bukan bab awam, bukan. Apabila tuan-tuan duduk di bab syariat, kaedah syariat, jangan tengok video ini, jangan ambil faham video ini, tak boleh. Kerana boleh salah faham, boleh faham yang salah. Kerana kajian ini bukan kaedah syariat, bukan kedudukan syariat.
Jadi tuan jangan masuk buang masa, tak faham, bercelaru jadinya. Nak tengok juga boleh. Maknanya memaksa untuk tengok. Dah larang dah. Sudah dilarang. Jangan tengok buang masa, nanti kau gaduh. Sakit hati, kecil hati. Tapi tengok juga. Ini mana yang salah ni? Yang buat video ni dah cakap jangan tengok, buang masa. Habis data internet. Kau tengok juga. Kalau manusia yang berakal dah tutup dah ni. Sebab sudah dilarang. Mengapa kau tengok juga? Saya cakap kajian ini hanya untuk kalangan ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah sahaja. Luar daripada itu, jangan tengok, jangan ikut. Sampai jatuh langit itu pun saya tak akan izinkan, saya tak akan reda. Mengapa? Gaduh. Saya bukanlah nak tunjuk ilmu, bukan nak tunjuk pandai, bukanlah sombong, dan tak nak gaduh. Kepada ahli syariat, ahli fiqh, tasawuf, sifat 20, duduk elok-elok. Kau jangan masuk campur kajian ni. Sebab bukan bab engkau. Nanti orang cakap B, dia masuk campur. Orang yang tak tahu cili, tak pernah tengok cili, kita cakap cili ni pedas, dia percaya tak? Dia tak percaya. Tak pernah jumpa cili, tengok pun tidak. Jangan lagi rasa, tengok pun tak pernah. Macam tu juga bab ni. Kalau bab yang ku buka ni, kau tak pernah tengok, sentuh pun tak pernah, dengar pun tak pernah, tahu pun tak pernah, kenal pun tidak, jangan tengok. Nanti terkejut mati. Tak pernah tengok. Macam mana orang tak pernah tengok tu? Tak pernah jumpa, macam mana? Kalau orang heran tu, dia tanya, usul selidik. Orang yang tak tahu mesti tanya. Ini apa? Kan? Ini tahu tidak, faham pun tidak. Sudah mengkeji, sudah menyalah-nyalahkan. Sebab engkau bab syariat, yang kau faham syariat, yang kau belajar syariat. Guru kau guru syariat. Kaedah kau kaedah syariat. Kau jangan campur bab ni. Masih juga tengok lagi. Ada pula yang tak pakai baju lagi tengok video ni. Waduh. Kau ingat aku tak tahu ke kau dekat situ? Orang tu ada adat, ada akhlak. Nak tengok kajian macam ni, gunalah baju tu. Tak malu ke? Kalau nak tidur, tidur.
Macam tu kalau orang tahu malu macam tu pakai baju bini kau tengok tak apa, aku tengok kau tak malu ke? Macam semalam bercelaru dekat sini tak? Namanya tak ada, empunya nama masih dekat rumah. Itu bukan reka-reka. Ada seorang kena dakwa semalam, macam orang bersidang kan. Ya tak? Baiklah, kita mulakan. Solat, sebenar-benar solat, solat hakiki. Solat apabila dikerjakan, solat dikerjakan syirik, tak kau kerjakan kafir. Kau dirikan solat itu syirik, kafir jendik. Tak kau dirikan solat itu, maka kafir kau. Macam mana? Kau tak pernah dengar ni kan? Lagi baik kau tutup handset kau daripada gila kau nanti. Macam mana ni? Solat syirik, tak solat kafir. Syahadat kau syirik, tak syahadat kau pun kafir. Kau kenal Tuhanmu syirik, tak kau kenal Tuhanmu kafir. Ni kaji gila. Okey, tak apa kau cakap aku gila. Apabila kau berdiri solat, apabila berdiri solat, maka kau tak memandang diri sembahyang pada kau masa berdiri sembahyang, maka batal sembahyang solatmu itu. Ketika kau berdiri solat, ketika kau mendirikan solat di diri, apabila ketika kau mendirikan solat pada diri kau masih ada selain Tuhan, selain Allah pada diri sembahyang kau yang solat itu, maka syiriklah yang ada pada kau. Ketika kau mendirikan solat, di dalam solatmu masih ada yang lain selain Allah pada diri solat yang kau dirikan itu, maka syiriklah yang terjadi pada masa kau mendirikan solatmu itu. Ketika kau berdiri solat dan mendirikan solat pada dirimu itu masih terjadi kesyirikan di dalam solatmu, maka batallah solatmu itu. Ketika kau berdiri solat, di dalam solatmu masih menyembah selain Allah, masih mengingat selain Allah, masih merasakan selain Allah, masih memikirkan selain Allah, maka syiriklah yang terjadi di dalam solatmu. Dusta belaka, menipu belaka. Apabila kau mengatakan kau yang solat, apabila kau merasakan kau yang solat, apabila kau memikirkan kau yang solat, apabila kau yang nak solat, maka syiriklah yang terjadi pada dirimu. Kau berdiri didirikan, kau memandang melihat dilihatkan, kau mendengar didengarkan, kau berpikir dipikirkan, kau berkata-kata diperkata-katakan, kau hidup dihidupkan. Maka tiadalah kau memandang, maka tiadalah kau mendengar, maka tiadalah kau bergerak, maka tiadalah kau berkata-kata,
maka tiadalah kau merasa, maka tiadalah kau hidup. Ketika sebelum kau solat, di dalam solat, dan kau di luar solatmu, tiadalah kau yang solat. Ini dalam keadaan kesyirikan apabila masih kau lakukan. Bila kau tak sedar syirik, maka syirik hafi. Bila kau sedar dalam kesyirikan, maka syirik jali. Kau tak tahu kau syirik, maka syirik hafizun hafi. Jadi apabila kau berniat nak solat, nak sembahyang, sudah terjadi kesyirikan. Kerana nak sembahyang itu kau mengatakan kau sembahyang, padahal kau digerakkan, kau diperkata-katakan, kau diperlihatkan, kau didengarkan, kau dirasakan, kau dihidupkan. Di mana kau solat? Mana yang dikatakan kau sembahyang? Kau sudah menipu Tuhanmu. Di luar kau solat, di dalam kau solat, di sesudah kau solat. Di luar solat engkau berbohong, di dalam solat engkau berbohong, di masa solat engkau pun berbohong. Dusta belaka. Apabila dalam solat kau masih merasakan selain Allah, apabila kau solat masih memandang yang bukan Allah, apabila di dalam solat kau masih mendengar selain Allah, masih memikirkan selain Allah, masih mengingat selain Allah, maka syiriklah perbuatan solatmu itu. Tidak pernah diampunkan Tuhan. Solatmu menunggangi, solatmu mengandungi syirik. Perbuatan solatmu memanggil syirik. Solatmu menciptakan syirik yang tidak pernah diampunkan Allah. Allah tidak ampunkan dosa syirik. Apabila sebesar gunung Uhud pun dosa kau, tapi dosa syirik, perbuatan syirik, Allah tak akan pernah izinkan, Allah tak pernah mengampunkan, Allah tak pernah memaafkan perbuatan syirik. Apalah artinya kita ni sembahyang? Apalah makna kita ni solat? Tapi yang terjadi hari demi hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sentiasa yang ada syirik belaka. Sentiasa menduakan solat sebelum solat, sentiasa menduakan Allah semasa solat, sentiasa menduakan Allah sesudah solat. Apa yang kita kerjakan selama ni, yang pagi sampai ke tengah hari, petang hingga malam, sampai ke subuh, yang terjadi hanya kesyirikan yang ada. Hanya menipu diri saja, hanya menipu Tuhan saja, hanya menipu Allah saja. Allah nak, takkan kujadikan jin dan manusia, tidak akan kujadikan jin dan manusia, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi yang kita sentiasa buat, sentiasa kesyirikan yang ada. Hari-hari buat syirik, hari-hari melakukan syirik. Yang kita nyata-nyata dah buat syirik, nyata-nyata kita berkata syirik, melihat kesyirikan,
mendengar kesyirikan, merasa kesyirikan, tak lain penuh dengan kesyirikan. Yang kita kata ni kita solat, yang sebenarnya kita tak pernah solat. Angkat takbir saja sudah terjadi kesyirikan. Dosa sebesar gunung Ahad, sebesar gunung Uhud pun, dosa sebesar gunung Uhud pun Allah akan ampunkan, Allah akan maafkan, Allah menerima tobat. Tapi dosa perbuatan syirik Allah tak pernah ampunkan. Allah tak pernah maafkan, tak pernah ampunkan sesiapa pun engkau apabila perbuatan engkau syirik.